hasil karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa seperti Jepun dan Perancis. Wih. Dari awalnya komik ya, akhirnya bisa sampai difilmkan seperti ini, geng ya. Ada film kartunnya lagi. Anak-anak Side. Anak-anak Side Anak-anak ialah Side. sebuah komik autobiografi jago badminton negara, Ya. karya kumpulan pelukis JAS Sendia Berhad. Kemarin baru saja dibahas ini ya. Muncul sekarang, muncul lagi. Dan ramai yang berkomentar, Cak harus tonton film itu ya. Anak-anak Side. Oh, oke. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Re. Tanpa membuang masa, jadi seperti yang kalian tahu, setiap minggunya saya itu selalu mereaction video dari Faktau Channel, geng ya. Karena itu salah satu channel yang terbaik menurut saya yang ada di Malaysia, geng ya. Informasinya selalu akurat ya. Dan dari cara admin Faktau Channel ya untuk meriset sebuah video yang mau dia bahas itu sangat luar biasa sekali. Dan ternyata ada satu video yang belum saya tonton yang terlewatkan, geng ya. Terlepas pandang mata saya ternyata, geng. Nah, ini dia videonya, geng. 10 komik tempatan paling terkenal sepanjang zaman di Malaysia. Seperti yang kalian tahu ya, mungkin anak-anak di era tahun 80 masih familiar sekali kita membaca komik. Belum ada smartphone, belum ada Google, belum ada YouTube ya. Kita pasti dulu sering sekali membaca komik, ya kan? Oke, saya jadi tertanya-tanya nih ya, ternyata di Malaysia, geng, ada juga nih komik buatan orang Malaysia ya, komik tempatan. Oke, kita akan nonton seperti apa videonya dan komik apa saja ini yang cukup terkenal di Malaysia pada saat itu ya. Oke, sebelum kita mulai video ini seperti biasanya, Rek ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, Rek ya. So, langsung saja kita akan lihat, geng, seperti apa videonya, Rek. Siap. Sejarah penghasilan komik di Malaysia dikatakan bermula dengan kemunculan kartun komik di dua akhbar iaitu Warta Ahad dan Warta Jenaka pada tahun 1936. Industri komik kemudian berkembang dengan penghasilan majalah komik Melayu, komik Kasturi dan banyak lagi. Pada permulaannya, Faktau ingin membuat video komik yang terkenal pada tahun 2000 hingga ke tahun ini. Namun Abang Faktau cakap, Faktau, buatlah komik tempatan terkenal sepanjang zaman. Kerana Faktau ada yang baik, Faktau pun setuju. Oleh itu dalam video kali ini, jom kita melihat 10 komik tempatan paling terkenal sepanjang zaman di Malaysia. Oke, kita sekaligus bernostalgia, geng ya. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Subscribe, geng. 10 Gila-gila. Sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa komik gila-gila ini tidak pernah menghentikan penerbitan yang kini telah mencecah lebih 43 tahun. Wow. Komik gila-gila ini diterbitkan buat pertama kali pada tahun 1978 dengan menjadikan kartunis seperti Misha, Jaafar Taib, Zainal Buang Hussein dan Azman Yusof sebagai tulang belakang awal penerbitan majalah ini. Komik paling lama bertahan di Asia Tenggara ini masih mengekalkan identiti komiknya tersendiri seperti maskotnya iaitu Profesor Serba Tahu PST walaupun sudah melalui pelbagai era. Jadi kita kena adapt, menyesuaikan. InsyaAllah gila-gila dan kartun ini akan terus diterima oleh masyarakat pembaca kita. Ini penciptanya ya? Iya, ini penciptanya, geng ya. Oke, gila-gila. Ada yang pernah nonton, geng? Atau mungkin pernah berlangganan ya? Seperti ini komiknya, geng. Anugerah tokoh penggiat kartun Malaysia, Jaafar Taib, kartunis dedikasi. Wih, gila-gila. Berarti udah cukup lama ini ya.
majalah humor nasional, gila-gila. Alamak, alamak, alamak. Alamak, raya lagi. Oke, sehat selalu Atuk ya. Semoga masih bisa terus berkarya, geng ya. Tapi tak pastilah aku, geng, Atuk ini masih sehat atau bagaimana, karena video ini diupload 3 tahun yang lalu, geng ya. Oke, kita lanjut lagi, geng ya. 9. 9. Geli Hati. Geli Hati. Majalah komik Geli Hati dikatakan merupakan pesaing kepada komik gila-gila kerana diterbitkan pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1978. Kompetitor Antara ya. kartunis yang terlibat di awal penerbitan komik ini ialah Nin, Dini Juri, Tok Perak dan Gayo. Namun setelah 20 tahun, komik ini menamatkan penerbitannya kerana syarikat penerbitannya memberikan tumpuan yang lebih utama kepada penerbitan berkala yang lain seperti Bacaria dan Mingguan Wanita. Sayang banget, geng ya, tidak sampai diteruskan ya, dikarenakan memberikan tumpuan yang lebih utama itu tadi, geng. Aduh. Ini pernah membaca, geng ya? Boleh komen di kolom komentar. Kepada penerbitan berkala yang lain seperti Bacaria dan Mingguan Wanita. Nah, dikarenakan Bacaria dan Mingguan Wanita itu akhirnya ya. 8. 8. The Kampung Boy. Wih. The Kampung Boy ialah sebuah komik grafik yang diterbitkan pada tahun 1979, merupakan karya kartunis negarawan Muhammad Nur Khalid atau lebih dikenali sebagai Lat, yang berkisarkan tentang pengalaman seorang budak lelaki yang membesar di Perak pada tahun 1950-an. Diceritakan dalam bahasa Inggeris dengan campuran bahasa Melayu. Hasil karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa seperti Jepun dan Perancis. The Kampung Boy juga telah diadaptasi kepada siri televisyen animasi Malaysia yang disiarkan pada tahun 1997. Kampung Boy. Wah. Berarti dari awalnya komik ya, akhirnya bisa sampai difilmkan seperti ini, geng ya. Ada film kartunnya lagi. Ada yang pernah nonton, geng? Sepertinya bagus ini sih. Kampung Boy. Oke. 7. Ujang. Ujang. Majalah Ujang dikatakan majalah yang membawa komik bergenre satira ke generasi baru pada pertengahan 1990-an sehingga pernah mencetuskan fenomena tersendiri di dalam dunia industri komik Malaysia. Ia lahir setelah pelukis dan kartunis Ibrahim Anon yang lebih dikenali dengan nama penanya Ujang. Assalamualaikum, saya Ibrahim bin Anon atau nama samaran saya Ujang. Yang telah menerbitkan majalahnya sendiri pada tahun 1994 di bawah syarikat Karisma Publication. Abewa, dia orang pukul Abe siapa? Orang. Din Beramboy, teman setia Anda dengan pujaan sirap. Faria Lawak, temu bual eksklusif dengan Raja Pop. Waduh. Lupo dengan moto majalah lawak antarabangsa. Majalah Ujang berjaya menjadi sebuah majalah humor yang diminati ramai dan watak-watak seperti Mat Dispatch, Tok Mo, Pakcik Kodi dan Lembu Beliau, Katok Katok dan lain-lain lagi. Penerbitan majalah Ujang dan majalah kembarnya Apa dihentikan secara rasmi setelah penutupan Moy Publication Sediam Berhad pada 5 Ogos 2015. Berarti sudah nggak produksi lagi, geng ya. Udah ditutup sejak tahun 2015, geng. Sayang sekali ini ya. Seri kartun bersama selamanya merupakan cerita yang paling fakta suka sebab dihasilkan oleh Gayo. Itu. Oke, sayang banget ini, geng ya. Oke, lanjut lagi nomor 6. Anak-anak Side. Anak-anak Side Anak-anak ialah Side, sebuah komik autobiografi jago badminton negara karya kumpulan pelukis JAS Sediam Berhad. Kemarin baru saja dibahas ini ya. Muncul sekarang, muncul lagi. Dan ramai yang berkomentar, Cak harus tonton film itu ya. Anak-anak Side. Oke. Komik ini menjadi komik biografi yang pertama dan seumpamanya di Malaysia yang diterbitkan selama 10 tahun
dari 1995 Wow. hingga 2005. Ia merupakan komik biografi mengenai keluarga pemain badminton negara, iaitu keluarga Sidek, berdasarkan kisah benar. Terdapat juga siri animasinya dengan judul yang sama yang telah disiarkan di RTM selama 3 musim dan 39 episod dari tahun 1999 hingga 2003. Wih. Kejap, geng. Aku mau tanya soalan dengan kalian. Berarti aku nyebutnya apa ya? Bang Sidek atau Sidek ya? Si Sidek ini berarti mempunyai 5 anak. 5 anaknya ini semuanya atlet badminton ya? Atau macam mana, geng? Boleh komen, geng ya? Nah, Puas mak tunggu tadi. Kenapa Bu dengan Alan balik lambat hari ni? Banyak kerja sekolah ya? 5. 5. G3. Wih, apa ini? G3 merupakan majalah komik humor dan kartun terbitan Oh. kumpulan karang kraft Senayan Berhad yang dikeluarkan 2 kali dalam sebulan. Majalah ini mula diterbitkan pada tahun 2005 dengan menampilkan kartunis-kartunis veteran dan baru, dan ada di antara mereka sudah berkecimpung sejak sekian lama. Wih. Pada Selamat lepas 2006, raya. majalah G3 digabungkan dengan majalah Jom dengan muka depan majalah G3, manakala muka belakang pula Jom. Namun pada bulan Mei 2013, komik G3 telah ditamatkan pengeluaran. Oh, sayang banget. Kenapa? 4. 4. Relax. Relax, geng. Relax. Oke. Hadiran majalah komik Relax telah membawakan satu dimensi baru di dalam dunia komik Malaysia kerana menggunakan gaya persembahan majalah komik yang jauh ke depan majalah dan sangat komik. berbeza dengan gaya komik tempatan yang lain pada masa itu. Oke. Majalah ini juga kerap menampilkan wajah artis tempatan dalam versi kartun untuk Ya, penghias ya. utama kulit majalah mereka ini. Dalam Kreatif, keluaran eh. terakhirnya, iaitu isu ke-15 pada 1 Julai 1998, Mr. Relax menulis nota perpisahan di muka hadapan berbunyi, bukan menggulung tikar tapi hanya relax untuk sementara, setahun, barangkali 2 tahun. Yang pasti, bila kekalutan ekonomi reda, kami garanti kembali. Walaupun kami tidak dapat menemani anda lagi mulai bulan depan, apa yang kami harap anda tetap sokong barangan buatan Malaysia. Mantul ya. Ya, dan terbukti ya, Rakyat Malaysia tetap sokong barangan buatan Malaysia. Tidak hanya komik saja ya, bahkan sampai kereta pun juga disokong ya, motosikal pun disokong buatan Malaysia. Itulah mantul. Oke, lanjut lagi, geng. 3. 3. Gempa. Gempa. Gempa Astro Gempa. merupakan sebuah bukan, majalah bukan. komik Malaysia yang pertama menawarkan berita dan artikel tentang dunia ACG, iaitu animasi, komik dan permainan di dalam dan di luar negara. Di bawah jenama Gempa Stars, Art Square Group menerbitkan lebih daripada 200 produk novel grafik Weh. seperti Dari Alam Angker, Lawak Under 18, Utopia High, Jingo Concluded dan paling terkenal Lawak Campus. Lawak Gempa Kampus. mengumumkan bahawa pada isu 410 untuk bulan Disember 2017 merupakan isu fizikal terakhir dan menyambung di dalam bentuk digital. Jadi adakah ini isu terakhir? Kita tak pasti. Jadi mari kita review lah. Namun pada 11 November 2020, Gempa KGS, portal keluaran majalah atas talian selepas pengakhiran isu fizikal, mengumumkan penutupan portal itu pada 30 November 2020. Terima kasih atas sokongan padu korang terhadap Gempa portal selama ini. Kita orang harap korang terus sokong usaha kita orang melalui channel lain. Ini, geng ya, Gempa 360, Gempa page. Aku kira Astro Gempa, ternyata lain ini ya. Jumpa korang ke sana nanti. Oke. Ada yang pernah melihat, geng? Ya, boleh komen lah, boleh komen, geng. 2. Utopia. Sama seperti komik Gempa, Utopia juga di bawah penerbit yang sama, iaitu Art Square Group. Majalah ini mula diterbitkan pada November 2002. Berbeza dengan Gempa yang mengetengahkan dunia animasi, komik dan permainan, Utopia pula menampilkan pelbagai maklumat mengenai hiburan seperti filem, muzik
dan drama dari Malaysia serta seluruh dunia. Pada 1 Januari 2009, Utopia telah mengubah konsep muka depannya pada isu ke-145 supaya berbentuk lebih menarik dan moden. Pada isu 204, majalah ini ditamatkan penerbitan pada 15 Jun 2011. Sebelum kita ke nombor 1, jom kita tengok honorable mention. Lanun, Aku dan Sesuatu, banyak ya. Jom, Urban Comics, Gelagat, Komiko, Stars, Usup Sontorian. Usup. Berarti memang pada masa itu ya banyak sekali komik-komik tempatan yang cukup terkenal geng ya di sepanjang zaman ya. Dan las-las ini tadi ya, Utopia itu konsepnya jadi seperti majalah tetapi ada komiknya juga di situ geng. Satu. Lawak Campus. Lawak Campus adalah komik novel grafik paling popular di Malaysia ketika ini. Pada awalnya, Lawak Campus merupakan karya dua orang kartunis iaitu Keith dan Zelo. Namun, pada tahun 2003, Zelo telah meninggalkan Art Square Group dan Keith telah menjadi pelukis komik ini secara solo sehingga tahun 2016. Hai, apa khabar? Nama saya Keith, pelukis untuk Lawak Campus. Komik Lawak Campus menceritakan kehidupan pelajar di alam persekolahan menengah yang lazim dengan pelbagai tabiat dan masalah pelajar dalam keadaan yang lawak. Sehingga kini, Lawak Campus mempunyai 39 jilid dan antara watak yang terkenal di dalam komik ini ialah Venus, Froggy, Aditas, Si Kosong, Cikgu Noodle dan banyak lagi. Semasa Fakta mencari bahan tentang Lawak Campus ini, Fakta terjumpa benda kelakar di Wikipedia Lawak Campus. Tak tahulah diorang sengaja buat lawak ke apa. Apa ini? Pada tahun 2030? Pada tahun 2030? Ketika Malaysia dan satu dunia berhadapan dengan wabak coronavirus, penerbit dan pangkarya komik ini juga terkesan. Walau bagaimanapun atas usaha keras mereka menjayakan penghasilan komik ini biarpun ketika Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia 2020. Hasilnya keluarlah Lawak Kampus jilid ke-1000 pada Mac yang mengisahkan mengenai menjadi kegilaan sejak Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia 2030 dilaksanakan. Kok bisa begitu? Selesai sudah video kita kali ini. Semasa buat video kali ini, Fakta agak terkesan kerana banyak terbitan komik sudah pun ditutup. Banyak memori yang terimbau sebab adik-beradik Fakta banyak peminat dan pengumpul komik. Namun kalau sesiapa nak tengok kartun-kartun lama, bolehlah ke Rumah Kartun dan Komik Malaysia MCCH di Taman Tasik Perdana, Kuala Lumpur. Ada banyak karya dan kartun terkenal dipamerkan di situ. Tahu begitu saya kesini geng. Ya, tahu begitu masih di Malaysia ini saya kesini. Menyesal juga geng. Ya tapi itulah geng ya. Itu mungkin sebuah momen ya yang mungkin akan kita rindui ya. Karena di momen-momen seperti itulah masih belum ada handphone, belum ada smartphone, belum ada internet ya. Kita larinya apa hiburannya? Yang pertama TV, mungkin radio. Yang ketiga mungkin ya seperti tadi komik, majalah kan ya. Jadi masih belum ada smartphone, YouTube, Google masih belum ada. Itulah. So dari nomor 10 sampai dengan nomor 1 yang mana nih geng yang menurut kalian paling berkesan ya? Boleh komen di ruang komentar ya. Dan berarti kesimpulannya ya menurut saya banyak sekali ya kreator-kreator komik yang cukup kreatif ya yang ada di Malaysia geng. Sekarang nasibnya gimana nih mereka? Apakah masih tetap berkarya dengan gambar-gambarnya atau bagaimana sekarang ya? Boleh komen Rek di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini Rek. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram. Nah di sini dan akhirnya saya mau langsung pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.